Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Amin bin Abdul Rahman dari SMK Tanjung Pau Jitra. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karangan berdasarkan respon terbuka. Ini ialah format peperiksaan. Karangan berdasarkan respon terbuka sebenarnya termasuk dalam kertas 1 dan dia adalah bahagian B. Karangan ini sebenarnya adalah satu karangan yang wajib dijawab satu soalan daripada 5 yang dikemukakan. Dan sebanyak 100 markah diperuntukkan untuk bahagian ini. Kemudian, karangan ini perlu ditulis dengan melebihi 350 patah perkataan. Baiklah. Ini ialah jenis-jenis karangan yang ada di dalam karangan respon terbuka. Yang pertama ialah karangan berformat umum, maksudnya tiada format tertentu, iaitu gambaran dan keperhalan, fakta, cereka atau imajinasi, huraian, perbincangan dan pendapat, peribahasa dan cokan kata dan ulasan. Sementara karangan berformat pula terdiri daripada surat rasmi dan surat tidak rasmi, laporan, rencana atau berita, dialog, wawancara dan forum, syarahan, ceramah dan ucapan, perbahasan dan akhir sekali ulasan. Baiklah. Ini ialah panduan untuk menulis karangan. Yang pertama sekali, kita kena memilih tajuk atau soalan yang tepat. Maksudnya soalan tersebut adalah soalan yang kita kuasai. Dan kita juga perlu mengesan kata kunci dalam soalan itu. Apa yang dikehendaki oleh soalan terdapat dalam kata kunci. Dan akhir sekali kita merangka karangan sebelum kita menulis karangan tersebut. Ketika menulis karangan, kita ada 3 bahagian yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, menulis perenggan pendahuluan, kemudian menulis perenggan isi dan menulis perenggan penutup. Seterusnya, selepas kita menulis, kita perlu menyemak karangan. Ya, semak karangan pertama dari segi ejaan, dari segi isi, dan akhir sekali kita memberi penekanan penyemakan dalam aspek bahasa dalam karangan tersebut. Baiklah. Ini ialah tajuk untuk memilih soalan yang tepat. Jadi, pilih tajuk dan soalan yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan pelajar untuk mengembangkan fakta yang jelas dan tepat. Maksudnya kita pilih tajuk yang sesuai dengan kita, ya. Maksudnya kita mampu untuk menjawab soalan tersebut dan mengembangkan isi. Kemudian pelajar perlu dapat membezakan antara tema dan tajuk soalan. Tema adalah benda yang besar, sementara tajuk soalan adalah benda yang kecil. Dan sekali, jangan sesekali menulis karangan berdasarkan tema semata-mata. Sebaliknya, penulisan perlu berdasarkan tajuk dan kehendak soalan. Kita nak menjawab soalan, jadi kita jawab apa yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Baik. Ini ialah mengesan kata kunci dalam soalan. Okey. Pertama, kata kunci soalan dapat dikesan melalui rangkai kata dalam sesuatu soalan. Biasanya melalui rangkai kata kunci, pelajar dapat mengetahui jenis karangan dan laras bahasa yang sesuai dengan karangan tersebut. Antara kata kunci yang boleh didapati dalam karangan ialah gambarkan perasaan dan suasana, tulis teks syarahan, huraikan pendapat anda tentang, berikan faktur-faktur dan terangkan usaha-usaha. Ini adalah contoh saja yang diberikan. Baiklah. Ini ialah peringkat seterusnya, iaitu merangka karangan. Langkah awal yang paling penting sebelum kita mengarang. Jadi, panduan dan pedoman kepada pelajar agar tidak menyimpang daripada kehendak soalan. Jadi rangka karangan ini perlu kita tulis, kita rangka dengan baik supaya kita tidak terkeluar daripada kehendak soalan. Kemudian yang ketiga, memudahkan pelajar untuk menyusun isi mengikut urutan kepentingan. Jadi bila kita merangka, kita akan mencari 5 isi. Jadi lepas itu daripada 5 isi tersebut kita susun dia mengikut kepentingan urutan yang kita atur. Dan seterusnya, rangka karangan dapat mengelakkan berlakunya pengulangan isi
Sebaliknya, isi yang dikemukakan lengkap dengan huraian dan contoh yang sesuai. Ya, bila kita telah rangka karangan tersebut, bermakna kita dah tahu dah isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat, isi kelima. Jadi kita tidak akan mengulang isi tersebut pada bahagian lain. Kemudian, pelajar dapat menghasilkan perenggan yang seimbang dengan menganggarkan jumlah perkataan dengan setiap perenggan. Tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Ya, karangan tersebut kita hasilkan dalam 7 perenggan. Pendahuluan, 5 isi dan 1 penutup. Jadi setiap perenggan ini perlu seimbang. Kalau nak beza pun mungkin dalam 1 baris atau 2. Jadi bila karangan itu seimbang, menunjukkan kematangan kita mengolah isi tersebut. Dan kemudian, inilah yang saya sebut tadi, iaitu 3 komponen penting, 3 komponen utama dalam karangan, iaitu pendahuluan, isi-isi penting, penutup atau kesimpulan. Jadi kita menghasilkan sebenarnya sebanyak 5 isi-isi penting. Dengan kata lain, kita menghasilkan 7 perenggan. Pendahuluan, 5 isi penting dan penutup atau kesimpulan. Baiklah, ini adalah jenis-jenis definisi. Saya rasa yang ini saya tidak mau ulas. Terpulang kepada kemampuan kita untuk memilih isi jenis macam mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Ada jenis definisi, ada jenis sejarah, pendapat dan suasana. Apa sahaja jenis pendahuluan terpulang kepada kemampuan kita. Okey, baiklah. Jadi penulisan karangan yang baik, ya, yang baik. Pertama sekali, anda perlu menulis karangan anda melebihi 350 patah perkataan. Ya, yang ini perlu patuhi dulu. 350 perkataan mesti lebih. Barulah karangan kita dinilai untuk 100 markah. Kemudian, bagi memastikan karangan anda pada tahap cemerlang, pastikan karangan anda mempunyai 7 perenggan atau melebihi 3 muka surat. Ya, jadi maksud 3 muka surat tu adalah panduan untuk kita. Tapi kalau kita dapat menghasilkan 7 perenggan, insya-Allah kita dapat menghasilkan lebih 350 patah perkataan. Ini anggaran supaya karangan kita dinilai dengan cukup baik. Yang pertama sekali, saya mencadangkan anda menulis pendahuluan dalam anggaran 70 patah perkataan. Isi dalam anggaran 80 patah perkataan. Jadi 80 kali 5 isi 400 patah perkataan dan penutup dan dalam anggaran 70. Jadi kita akan dapat menghasilkan lebih kurang 500 patah perkataan. Ini adalah karangan yang baik. Tetapi kalau anggaran sahaja, kita sebenarnya 7 perenggan kali 50, 7 kali 5, 35, 350. Jadi itu untuk kita dinilai 100 markah. Tapi untuk kita dinilai itu markah yang lebih baik, kita perlu menghasilkan karangan yang lebih panjang. Jadi cadangan saya lebih kurang 3 muka surat. Baik, ciri-ciri karangan cemerlang. Yang pertama sekali, sekurang-kurangnya menulis 2 ungkapan menarik seperti peribahasa, hadis, dengan kata-kata orang ternama, pantun dan seumpamanya. Ya, ungkapan menarik ni kena ada. Ya, kalau ada 2 pun sudah memadai. Kemudian ada sekurang-kurangnya 2 variasi ayat. Ada ayat tanya, ayat majmuk, ayat aktif, ayat pasif dan seumpamanya. Seterusnya, sekurang-kurangnya terdapat 2 kosakata berdarjat tinggi. Kosakata yang menunjukkan kita banyak membaca, banyak pengetahuan ataupun kita mampu untuk memilih kosakata yang sesuai dengan konteks ayat. Seperti macam pada ini, anjakan paradigma, menggembling sinergi dan sebagainya. Soalnya, karangan mesti tulis berselang sebaris antara perenggan. Ini cadangan. Sebenarnya tidak ada dalam permarkahan pun karangan perlu selang atau tidak. Tapi untuk memudahkan kita dan juga untuk memudahkan pemeriksaan, jadi selang sebaris. Jadi dengan selang sebaris, kita menunjukkan bahawa itu ialah perbezaan antara perenggan demi perenggan. Perbezaan di antara isi dengan isi yang lain. Kemudian 5 perenggan isi mesti terdiri daripada isi pokok, huraian, contoh dan penegas. Ya. Dalam setiap perenggan, terutama sekali bahagian isi, ada 4 benda yang perlu kita sentuh. Yang pertama ialah isi pokok. Kemudian huraian, contoh, penegas atau kesimpulan bagi perenggan tersebut.
Kemudian setiap ayat yang ditulis mesti mempunyai subjek dan predikat yang lengkap. Ya. Ini memang kita ketahui bahawa dalam bahasa Melayu ayat yang lengkap sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Tapi boleh juga kita menghasilkan dua subjek, satu predikat ataupun satu subjek, dua predikat dan juga kombinasi yang lain. Akhir sekali, tulisan perlulah kemas, bersih dan selesa dipandang. Ini pun satu kelebihan juga. Sebab kalau tulisan kita kemas, bersih, jadi pemeriksa mudah untuk memeriksa kertas jawapan kita. Baiklah, itulah saja penerangan untuk hari ini. Sekian, terima kasih.